ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين في عافية برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberi peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam yang berbahagia ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus istiqamah menjadi tetamu Allah dalam rakaat dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengimarahkan surau kita ini dengan solat berjemaah, dan pada masa yang sama kita berpeluang pada malam ini meneruskan kuliah maghrib kita pada malam ini. Mudah-mudahan hasil daripada pertemuan ini kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, insya-Allah malam ini kita sambung lagi perbincangan kita berkaitan dengan kitab Penawar Bagi Hati. Sambungannya di muka surat 65 masih lagi pada perbahasan berkaitan dengan sifat terpuji yang pertama, iaitu taubat, yang telah kita bincang pada pertemuan yang lalu tetapi belum lagi sampai kepada penghujungnya. Di sambungannya iaitu sambungan berkaitan dengan dan ketahui olehmu bahawasanya yang menegah daripada taubat itu israr, artinya tetap mengerjakan maksiat. Itu yang menjadikan tertegah kita terlibat dengan taubat, tertegah kita daripada bertaubat dengan sebab terus melakukan dosa. Dan sebab bagi israr itu, sebab rasa nak berterusan melakukan dosa itu ada berapa perkara? Ada 5 perkara. Telah kita bincang dalam pertemuan yang lalu 2 daripada 5 perkara itu. Perkara yang pertama yang menjadikan kita terus melakukan dosa sehingga tidak ada masa nak bertaubat, yang pertama sekali telah kita bincang pada pertemuan yang lalu, iaitu bahawasanya seksa yang dijanjikan itu bertangguh dengan sebab Allah Ta'ala walaupun kita lakukan dosa, Allah Ta'ala tangguh dulu azab seksa tu ditangguh oleh Allah Ta'ala. Ala-ala sekali kita rasa tak solat pun tak ada apa-apa pun, tak tutup aurat tak kena apa-apa pun, minum arak tak kena apa-apa pun, ada jadi macam tu. Dengan sebab apa? Dengan sebab seksa tu belum kena pada kita. Tu yang pertama telah kita bincang pada pertemuan lalu. Dan yang kedua juga telah kita sebut dalam pertemuan yang lalu, sukar meninggalkan kesedapan dan keinginan. Kita rasa susah
nak tinggal kesedapan, dah biasa dengan keseronokan, walaupun bercanggah dengan syariat, walaupun bercanggah dengan ketetapan Allah, walaupun ianya haram, tetapi kita rasa nak tinggal tu susah. Pasal dah terlalu biasa dengan kesedapan dan keinginan tersebut. Lala sekali tak apalah. Bukan kita seorang pun ambil riswah, bukan kita seorang pun langgar hukum hakam agama. Ramai pun orang buat macam tu. Lala sekali dia ambil kebiasaan. Lala sekali dia pun tak taubat juga telah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Perkara yang ketiga malam ni nak bincang, menjadikan tertegah taubat itu. Walah taubat ni wajib segera ke wajib tangguh? Atau macam mana? Wajib dengan seberapa segera. Kalau kita tangguh, dapat dosa lain pula. Kita tangguh, tahu dah kita berdosa, tapi kita tangguh. Alah, besok lah, lusa lah, minggu depan, bulan depan, tangguh. Bertaubat itu satu dosa lain pula dapat. Dosa lain dapat. Okey, tengok. Yang ketiga yang menjadi penyebab berterusan melakukan maksiat sehingga tertangguh perbuatan, sehingga tertangguhnya taubat, iaitu menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Suka nak tangguh-tangguh. Ini tabiat manusia macam ni. Tabiat kita sebagai umat manusia, kadang-kadang dia suka benda-benda baik, dia suka tangguh-tangguh. Benda maksiat ni belum orang nak buat hari ni, betul tak? Hak tu tak suruh pun. Tiket kena bayar, pergi tu kena bayar, makan minum dalam tu kena bayar, datang masjid aircon lagi, kipas lagi, selesa, makan minum ditanggung, tak bayar-bayar. Datang tak? Tak datang. Pelik kan? Free semua. Tu hak kita nampak, tengok hak janji daripada Nabi. Janji Nabi ni janji yang benar. Nabi tak pernah cakap bohong. Pasal Allah Ta'ala dah buat pengesahan, ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Bila mana Nabi bercakap, di sana tidak ada runtunan hawa nafsu. Dan bila mana Nabi bercakap, semuanya dibimbing oleh wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kata macam mana? Selangkah kita ke masjid, ke surau rumah Allah, kita langkah ke masjid, ke surau, ke rumah Allah, satu langkah tu gugur berapa dosa? Satu dosa, dan diangkat 10 darjat, 10 hasanah ditulis atas nama kita. Tu janji Nabi, dengan lidah yang tak pernah berbohong. Nisbah kepada dalam surau, dalam masjid ni ada majlis ilmu. Nabi pernah bagi tahu juga pada kita, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji', atau kama qala. Nabi bagi tahu, barang siapa yang keluar daripada rumah, daripada penempatannya, daripada tempat tinggalnya, pergi mana? Nak pergi menuntut ilmu. Kat mana? Kat surau, kat masjid, madrasah dan seumpamanya. Nak pergi baiki diri, niat keluar daripada rumah nak baiki diri. Kalau ada cacat celah, kita nak berubat diri kita sendiri. Nak baiki diri, bukan nak baiki orang lain dulu. Nak baiki diri sendiri dulu. Lalu kata Nabi, kita keluar nak pergi majlis ilmu, nak dengar kuliah, tazkirah, ceramah dan seumpamanya, fahuwa fi sabilillah hatta yarji', seolah-olah dia sedang berada di jalan Allah. Fahuwa fi sabilillah, dia berada di fi sabilillah, seolah-olah berjihad di jalan Allah, daripada awal keluar rumah sampai rumah balik. Dia keluar rumah, langkah kanan tadi, keluar jalan ke surau, naik kereta, naik motor, hujan ke panas ke, dia datang, selama dalam perjalanan, selama duduk di surau, sehinggalah dia pergi mana? Sehingga dia balik sampai masuk dalam rumah, baru putus tulisan sebagai seorang pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok tu kehebatan hak Nabi bagi tu. Ada hadis lain lagi? Ada. Banyak nak cerita hadis sampai pagi esok tak habis. Nak cerita hadis. Cuma kita cerita hak nak bakar semangat kita. Dalam hadis lain Nabi kata, man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, atau kama qala.
Nabi bagi tahu pada kita juga, barang siapa yang merintis satu-satu jalan, melalui satu-satu jalan, yang mana pada jalan tersebut nak pergi mana tu? Nak pergi menuntut ilmu, nak pergi belajar, nak pergi baiki diri, dia lalu, susah ke senang ke dia pergi juga. Hujan dia datang, panas dia datang, ribut tsunami datang juga. Lalu kata Nabi, dengan sebab jalan yang dilalui itu ialah jalan nak pergi tempat baiki diri, nak pergi menuntut ilmu supaya jauh berkualiti ibadah kita di sisi Allah Ta'ala daripada sebelum ini, maka Nabi kata sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, nescaya dipermudahkan baginya jalan menuju syurga. Allah Ta'ala buka jalan pada kita, mudah jalan menuju syurga. Dengan maksud macam mana? Sehingga kita rasa ada kekuatan. Allah Ta'ala campak kekuatan dalam diri kita untuk langkah ke masjid. Jadi ringan kaki tangan kita. Nak bangun masa kita tidur, nak bangun masa kita tengah tidur, tiba-tiba dengar azan menandakan masuk waktu subuh, bangkit tanpa ada sedikit halangan. Jadi macam tu Allah Ta'ala buka ruang. Nak baca Quran dulu sebelum ini baru baca 3 ayat rasa macam 3 juzuk. Lepas Allah Ta'ala buka hijab sehingga kita rasa ada rasa kekuatan. Tu jalan ke syurga Allah Ta'ala buka sehingga jadi minat nak belajar, minat nak baca Quran, rasa ringan tu badan melangkah ke masjid, pergi majlis ilmu, semua jadi ringan badan kita. Tu tanda Allah Ta'ala dah bagi kasih sayangnya, kerana dia permudahkan jalan kepada kita menuju syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena ada pada kita macam tu. Tapi malangnya dalam masyarakat kita pada hari ini, tak ramai yang nampak nilai janji yang telah dilontarkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun keselesaannya dah nampak jelas, janji Nabi, janji Allah itu janji yang benar, tapi hanya segelintir sahaja yang masih yang terus istiqamah. Moga-moga kita lah antara orang yang terus istiqamah. Terus istiqamah. Jangan tengok kalau jiran aku pergi, aku pergi. Kalau dia tak pergi, aku malah pergi. Jangan tengok orang. Jangan tengok orang. Kita tengok kita sendiri. Kalau dia mati, takkan kita nak mati tak? Dia jalan dulu. Maknanya mati ni masing-masing. Maknanya kita kena persiapkan diri kita, dia kena persiapkan diri dia. Di samping kita persiapkan diri kita, kena tegur menegur. Ada kiri kanan kita, belakang depan, berlaku salah silap, kena tegur menegur di sana. Baru betul. Kita tengok. Sebab berterusan melakukan maksiat itu, mana dia? Menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Duk tangguh. Nak taubat hari ni tak apalah, besok masih ada kan. Dalam radio Aikin pernah dengar ada slogan dia? Pagi-pagi saya hantar anak sekolah, dia kata besok masih ada dalam radio Aikin. Saya kurang setuju dengan cara gaya bahasa iklan tu, kurang setuju. Nisbah kepada kita ni, Malikil Maut datang rumah kita, pergi pejabat kita ke mana saja kita pergi, dia datang tengok kita berapa kali sehari? 70 kali sehari. Tiba-tiba slogan datang, buat kempen pada kita, besok masih ada, nak suruh kita ni bertangguh-tangguh. Hak kita ada hari ni, kita kata tak apa, esok ada lagi. Macam tu tak boleh. Kita ada hari ni milik kita, besok belum tentu milik kita. Betul tak macam tu? Boleh setuju dengan saya? Kena setuju. Tak boleh pun kena setuju juga. Pasal apa? Kedudukan tu saya bagi tahu, mati tu dia tak kenal ketetapan yang kita tetap bukan boleh tetap sendiri tempoh ajal kita tu. Itu semua tu ketetapan Allah, sirrum min asrarillah. Itu semua ialah rahsia daripada rahsia Allah. Kita sedikit pun tidak ketahui. Walaupun doktor pernah buat kajian, dia kata penyakit ni 6 bulan boleh bertahan, boleh hidup 6 bulan. Pasal kanser dia, level berapa ni? Level 4. Tak boleh buat apa lah, tak boleh apa, tunggu dan lihat. Doktor kata dalam tempoh berapa bulan tadi? 6 bulan. Bukan silap 6 hari boleh jalan ni. 6 hari boleh jalan. Dan Allah Ta'ala boleh tukar. Doktor yang kata 6 bulan lagi si fulan ni boleh jalan,
6 tahun lagi dia boleh hidup. Silap-silap doktor ni 6 hari lagi jalan dulu. Pasal semua tu doktor dia buat kajian mengikut kajian semasanya. Allah Ta'ala ketetapan hidup mati ni Allah Ta'ala tetap berapa lama dah. Sebelum kita lahir ke dunia ni Allah Ta'ala dah tetap dah. Ajar kita macam mana, umur kita macam mana, rezeki kita macam mana, baik jahat kita macam mana, semua tu dah ada dah dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma kita hari ni berusaha, moga-moga dengan usaha kita tu tepat dengan ketetapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab kita tak tahu kan, tak tahu kesudahan macam mana. Hari ni kita sedang cuba nasib ni, cuba nasib. Kita istiqamah ulang lik masjid, istiqamah dalam majlis ilmu. Kita kadang-kadang malah nak taubat kan, malah tak berani nak sebut. Malah sebenarnya tuan-tuan, nak bangun malam senang tak? Nak bangun 1/3 akhir malam senang? Oh susah. Bukan kata orang lain, saya sendiri pun susah sebenarnya. Nak bangun 1/3 akhir malam sebelum subuh pukul 4, pukul 5 pagi tu susah. Kadang-kadang orang azan baru terkejut kita, baru kalut ribut, pintu pun kita rempuk. Kena-kena kita hari tu bertugas pula. Tugas kita imam masjid. Kalau sedar-sedar orang azan macam mana agak-agak? Melupa kita. Cari kunci tak jumpa tuan-tuan. Marah sana marah sini, rupa kunci kat mana? Dalam poket kita dah. Tu pasal kehidupan kita macam tu. Pasal apa jadi macam tu? Pasal benda tu sukar bagi kita sebenarnya. Nak bangun sebelum subuh susah, nak istiqamah bangun 1/3 akhir malam susah. Hari ni kita duduk dalam majlis ilmu ni, malaikat tukar minta ampun pada kita. Dalam satu hadis Nabi bagi tahu, Allah Ta'ala hantar malaikat khusus ketika mana kita duduk dalam majlis zikir, majlis ilmu, kuliah ke, ceramah ke, apa saja nama, yang mana dalam majlis itu cerita ilmu Allah, cerita ayat-ayat Allah, cerita hadis Nabi, cerita akhirat, cerita ilmu agama. Datang malaikat berduyung-duyung datang ke majlis itu dengan ucapan doa macam mana, tanpa kita aminkan mereka mendoakan kita. Sebab kita tak dengar. Kalau dengar ramai datang ni, kok lari nak lari ustaz. Dia doa macam mana? Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Dia doa pada kita, ya Allah ampunkanlah orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dan rahmatilah mereka yang duduk dalam majlis ilmu ini. Dia doa pada kita. Sabit dalam hadis Nabi perkara tersebut. Pasal apa? Pasal kita kadang-kadang malah tak ada masa nak taubat. Yang diampun dalam bab ni dosa apa ni? Dosa-dosa kecil. Dosa besar kena taubat dengan taubatan nasuha. Kena taubat kita. Boleh sentiasalah kita taubat. Kita tengok, menangguh ia akan taubat itu sehari lepas sehari. Berkata ia selagi akan taubat oleh aku pada masa yang akan datang, dan taubat itu di dalam kekuasaan aku. Dia kata tak apalah, besoklah taubat, lusalah taubat. Maknanya bila-bila pun boleh taubat, seolah-olah taubat itu dalam genggamannya. Dia tak rasa mati itu boleh datang mengejut. Betul tak? Ramai sahabat-sahabat kita yang Allah Ta'ala ambil mengejut. Malam kita jumpa dia ni sihat, pagi esok kita dengar berita sahabat kita tu telah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berapa ramai berita tu datang mengejut pada kita. Kita rasa tak percaya. Betul kan ni? Buat pengesahan lagi sekali. Ya betul ni, bukan cubaan ni, betul-betul. Ingat mati-mati ni boleh main-main ke? Tak. Mati ni bukan kerja main-main. Betul-betul. Kadang-kadang kita tak boleh nak terima. Pasal apa? Pasal kita tengok sahabat kita tu sihat. Kalau dia sakit boleh terima lah kot. Ni tengok sihat, Allah Ta'ala boleh tarik nyawa seseorang itu dalam keadaan dia sihat. Ramai di kalangan sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita mati dalam tidur. Dalam tidur mati. Sebab tu Imam Ghazali dia suruh kita, dia ajak kita, kalau kita nak tidur waktu malam, muhasabah diri daripada kita bangun tidur pagi tadi
Sampailah sekarang kita nak tidur balik, contohnya malam ni, nak tidur balik malam ni, muhasabah. Daripada pagi tadi kita celak mata, kita buat urusan dengan siapa? Dosa kita dengan manusia, dosa kita dengan Allah, melibatkan kecanggihan semasa telefon bimbit kita. Banyak ni hari ni telefon bimbit memberi satu sumbangan besar melibatkan dosa. Kerana apa? Kerana kita post perkara dosa melibatkan fitnah pada hari ni. Kadang-kadang berita tu tidak sah, kita post sana, post sini, WhatsApp kita, Facebook kita, Twitter kita. Kadang-kadang kita bangun pagi, tarik mata tak buang lagi, buka apa dulu? Buka telefon dulu, tengok Facebook dulu, tengok WhatsApp dulu. Tu kita. Bukan kita sini, kita tempat lain, sini bagus. Kadang-kadang jadi macam tu. Quran belum buka lagi, tapi buka handphone dah. Zaman hari ni umat manusia mula disebutkan dengan kecanggihan semasa, lalas sekali dosa, pahala belum bertambah, solat subuh belum lagi, baca Quran belum lagi, zikir belum lagi, kita dah hampus fitnah pada sahabat-sahabat kita di luar sana. Tengok, muhasabah balik daripada bangun tidur sampai kita nak tidur balik. Waktu antara subuh dengan zuhur, sehingga zuhur kita buat apa benda dengan manusia dan dengan Allah Ta'ala. Daripada zuhur sampai asar kita buat apa benda, daripada asar hingga maghrib apa benda, daripada maghrib hingga isyak apa benda, daripada isyak sampai kita tidur kita buat apa benda. Muhasabah, tengok belik satu, apa benda gerak kerja, ada tak perbuatan dosa di sana melibatkan umat manusia, ataupun melibatkan kita dengan Allah Ta'ala. Imam Ghazali kata muhasabah diri. Kalau ada di sana salah laku melibatkan manusia, sebelum pejam mata dia kata minta maaflah dengan orang yang terlibat, minta ampunlah dengan orang yang terlibat. Tak mampu pergi berdepan, guna kecanggihan semasa, telefon dan seumpamanya. Kalau ada dosa dengan Allah, sebelum pejam mata taubatlah kepada Allah. Kalau melibatkan qada, ada tinggal solat dan seumpamanya, qadalah seberapa segera. Lepas tu baru tidur. Pasal apa Imam Ghazali suruh macam tu? Pasal khawatir, takut kita pejam pada malam tersebut. Pejam itu pejam buat selama-lamanya, tak celik lagi pagi esok. Imam Ghazali punya teliti dalam bab ni. Teliti tuan-tuan. Dan sememangnya perkara tersebut berlaku di zaman kita pada hari ni. Ramai mana kita dengar berita sahabat-sahabat kita, rakan taulan kita, jiran-jiran kita, masyarakat kita yang mati, kata mati mengejut dalam tidur, dalam keadaan tak sakit tak apa, tahu-tahu mati kejut subuh, dah tak ada dah. Ramai. Okey, seterusnya. Dan ubatnya, setiap penyakit ada ubat. Penyakit bertangguh-tangguh nak taubat ni ada ubat tak? Ada ubat. Dan ubatnya bahawa fikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya, kena fikir bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya. Kita kena ingat, hak kita duk tangguh-tangguh tadi, kita bukan boleh panjangkan umur kita sendiri. Tak ada orang boleh tangguh, boleh panjang, boleh sambung umur. Tak ada. Kita tak tahu bila berakhir umur kita sebenarnya. Yang pasti makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Satu ketika Imam Ghazali pernah buat teka-teki kepada pelajar-pelajar dia. Dia kata apa yang paling dekat, apa yang paling jauh. Dekat pun dia. Ada yang kata hak paling dekat ni isteri lah, pada dia tidur sebantal dengan kita. Anak-anak kita lah makan semeja dengan kita. Kita cium dia pagi-pagi, malam-malam sebelum tidur kita cium anak kita, dekatlah dengan kita. Mak ayah kita lah paling dekat. Imam Ghazali kata semua betul berlaku. Pasal memang dekat, anak dekat dengan kita, isteri dekat dengan kita, mak ayah kita dekat dengan kita, semua dekat dengan kita tu. Semua dekat kan? Tapi Imam Ghazali kata ada yang lebih dekat daripada apa yang disebutkan dia. Apa benda paling dekat? Paling dekat dengan kita ialah mati kita. Mati lebih dekat daripada segala-galanya. Ada sedang-sedang kita tengah bercakap, ada mati tengah bercakap. Ada tengah-tengah karaoke tertelan mikrofon, mati situ. Ada macam-macam kita tengok zaman kita hari ni. Ada tengah-tengah bagi kuliah, bagi khutbah jatuh, mati. Ada.
Tengah-tengah solat sujud mati. Macam-macam mati. Maka tu hak paling dekat dengan kita, mati kita. Pasal seorang pun tak tahu bila dia akan mati. Tahu-tahu mati dah. Dan ada yang paling jauh sekali, kata Imam Ghazali, apakah yang paling jauh? Hak paling jauh sekali. Macam-macam lah jawab. Jawab macam-macam. Adalah pelajar-pelajar dia jawab yang jauh ni negeri Cina. Pasal jauh. Tak boleh pergi jalan kaki, lambat sampai. Macam-macam. Ada jawab negara Cina, negeri Cina, negeri Jepun, macam-macam. Pasal memang jauh sungguh. Imam Ghazali kata betul, memang jauh, tapi ada hak lebih jauh lagi. Apa benda? Yang paling jauh sekali ialah masa yang telah lalu. Betul tak? Masa lalu ni tak akan berulang balik. Makin hari makin jauh, makin hari makin jauh. Contoh, umur 1 tahun kita dulu, hari pertama kelahiran kita tinggal, daripada masa ke masa tinggal je umur 1 tahun tu. Lepas tu tahu-tahu sambut hari lahir lah. Tahu-tahu sambut hari lahir. Maknanya sambut hari lahir tu maknanya kita lagi jauh kita tinggal umur kelahiran kita, awal kelahiran kita. Lagi jauh tinggal. Tu kita kena sedar. Sebab tu jangan tangguh. Sebab tu Imam pengarang kitab ni kata, ubat orang yang suka tangguh-tangguh ibadah, tangguh taubat. Taubat ni ibadah tak? Taubat ni salah satu ibadah. Kita minta ampun pada Allah itu satu ibadah rupanya. Ibadah. Dan kesan di sebalik kita tangguh-tangguhkan taubat itu menyebabkan dosa kita kekal dalam diri kita, menjadi penyebab hubungan kita dengan Allah Ta'ala makin hari makin jauh. Makin jauh. Kadang-kadang masuk waktu solat, Allah kita rasa baru je masuk waktu solat, baru je solat Zuhur dah asar. Kan tak puas hati je bunyi tu. Baru je asar dah masuk maghrib dah. Tak puas hati bunyi macam tu kan. Sepatutnya daripada Zuhur sampai asar, alhamdulillah, panjang umur rokok sujud sekali lagi pada Allah Ta'ala. Daripada asar masuk maghrib, alhamdulillah. Kenapa? Kerana ada peluang lagi sekali untuk kita rokok sujud pada Allah, duduk dalam keadaan dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi zaman hari ni kadang-kadang dia jadi tertekan bila mana masuk waktu solat, bukan kata benda lain, di surau masjid kalau ada majlis ilmu, malam tadi ada kuliah dah, malam ni ada lagi. Ada juga kat sini macam tu. Tempat lain kan? Tempat lain. Sini bagus insya-Allah. Saya tak tahu, main lontar je kita. Kadang-kadang main rasa macam tu. Dia kata nanti membazir duit masjid, habislah duit surau, habislah duit masjid, duduk bayar pada ustaz pengkuliah tu. Duit masjid, duit surau ni bukan macam bank. Kau macam bank? Nak tanya. Duit masjid, duit surau ni dia bukan bank. Surau masjid bukan tempat simpan duit. Dana surau orang bagi kan? Orang bagi dia nak kebajikan tak? Betul tak? Dia nak kebajikan di sebalik apa yang didermakan. Maknanya kita kena alirkan apa yang di orang bagi tu untuk program-program keagamaan. Buatlah apa saja. Bukan kuliah maghrib saja. Kuliah maghrib, kuliah subuh, pengajian untuk kanak-kanak, pengajian khusus untuk muslimah, apa lagi? Untuk pemuda, petua, apa lagi? Sebut semua. Kita buat semua. Kerusuh apa lagi? Kerusuh pengurusan jenazah, kerusuh sembelihan, macam-macam boleh buat. Apa ni, bengkel apa-apalah, melibatkan kesihatan, sehingga masyarakat tengok, surau kita ni ingatkan solat 5 waktu je, ingatkan surau masjid ni buat program solat 5 waktu, lepas tu kuliah maghrib je. Rupa-rupanya di surau kita ni macam-macam ada. Kan Nabi dah tunjuk contoh terbaik semasa Nabi sampai saja di Madinah. Nabi bina apa mula-mula sekali? Nabi bina Masjid Quba, dan di sanalah berlaku solat Jumaat yang pertama, dan di sanalah Nabi satukan Muhajirin dan Ansar sehingga lahir sahabat-sahabat yang hebat. Di masjid itu bukan sekadar tempat solat, bahkan tempat menyatukan masyarakat, cambuhkan segala
ilmu, segala permasalahan masyarakat dibincang di masjid, diselesaikan di masjid. Kena macam tu. Kan? Sebab tu tak timbul. Kalau berlaku apa-apa, di masjid, Allah masjid tak ada duit. Dia kan macam ni, kaedah. Nak suruh banyak duit, kena buat program. Lagi bertambah. Ada satu masjid ni dia kata, kalau buat program nanti habis duit. Rupanya duit tu memang habis sungguh dengan sebab dia tak buat program. Pasal bila mana orang tak buat program, orang tak datang. Bila mana orang tak datang, duit masjid tak ada. Lalas sekali, masjid tadi nampak mundur. Kita nak banding dengan masjid yang kita tengok, siap ada rakaman TV 9, dekat di hati. Ada macam-macam program. Kerusuh itu, kerusuh ini. Tengok-tengok masjid ni makin hari makin hebat, makin hebat. Pasal apa? Pasal yang jaga masjid ni zahirnya kita, tetapi hakikatnya siapa jaga rumah Allah? Allah Ta'ala yang jaga rumahnya. Kita hari ni hanya pentadbir yang diberi ruang sementara pada hari ini sebagai pemegang amanah. Hakikat Allah Ta'ala yang jaga sebenarnya. Bila mana kita suburkan dengan bawa data masyarakat, maka Allah Ta'ala memberkati pengurusan kita. Lalas sekali, lagi hebat, lagi hebat, lagi hebat dan seterusnya. Nampak? Itu kedudukan dia. Tak ada yang protes tak ada. Saya takut macam ni. Malam tadi ada kuliah Ustaz Nazri dah. Malam tadi kena balon dah. Takkan malam ni kena lagi. Takut-takut orang kata macam tu. Tak boleh. Kena berterusan. Memang manusia ni dah jadi kebiasaan manusia, kena ada tukang peringatkan dia. Kalau tak ada peringatan, dia jadi macam mana? Dia jadi leka, jadi lupa. Al-insan la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Itu standard manusia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut tazkirah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kita betul-betul beriman, kita akan ambil manfaat melalui tazkirah, melalui kuliah, majlis ilmu dan seumpamanya. Kena macam tu, tak dapat tidak. Okey, terus. Dan ubatnya, berfikir ia dan mengetahui ia akan bahawasanya umurnya tiada ada di dalam kekuasaannya. Kita kena ingat, umur kita ni bukan bawah kekuasaan kita. Walaupun saya kecil manis tak ada ustaz, darah tinggi tak ada, jantung gaut tak ada, semua tak ada. Lepas tu tak matilah. Semua penyakit tak ada tu tak mati ke? Kita tengok ramai hari ni orang tak ada kecil manis, darah tinggi, jantung gaut, ramai mati hari ni. Dan ada ramai hak tak ada kecil manis, darah tinggi, jantung gaut ni hak memang cari mati pun ada. Memang cari mati hari ni ada. Jenis macam. Dan kita tengok hak jenis ada penyakit ni tak mati-mati pun ada. Tak mati, Allah Ta'ala bagi ruang pada dia panjang umur. Pasal apa? Pasal walaupun diuji, dia ingat, dia anggap ujian tersebut, sakit tersebut sebagai ujian daripada Allah Ta'ala, bahkan mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Lagi hebat. Kita tengok berapa ramai orang yang sakit, datang-datang solat di masjid, dia terpaksa duduk atas kursi. Tempat kita tengok tu haji, duduk atas kursi. Berapa ramai kita tengok di masjid-masjid, kita tengok ayah-ayah kita sakit, kadang-kadang terpaksa bertongkat. Kadang-kadang kita rasa Allah malu kita, tuan-tuan. Malu orang muda kalau nak banding dengan pakcik-pakcik kita, ayah-ayah kita yang terpaksa bertongkat, kaki bengkok datang masjid, tuan-tuan. Tiba-tiba kita sihat sejahtera, tak ada penyakit apa-apa, kemewahan Allah Ta'ala bagi, tak boleh datang. Nak jawab apa kita dengan Allah Ta'ala? Agak-agak nak jawab apa? Sedangkan nikmat tu Allah Ta'ala bagi. Nak jawab apa benda depan Allah Ta'ala besok? Sebab tu kita jangan kita rasa kita ni tak ada sakit apa-apa. Kita ni tidak terlepas daripada kematian. Malikul maut datang rumah kita, datang pada kita berapa kali sehari tadi? 70 kali sehari paling kurang. Hebat. Kalau kita nampak lah, sekali dia datang, dia tengok, kau buat apa? Macam mana agak kita? Tak jadi nak buat maksiat. Malikul maut ni datang betul-betul ke cubaan. Kalau dia datang cubaan, nak tengok-tengok semata-mata tak apa. Kalau dia datang memang nak cabut nyawa, habislah kita sebenarnya. Dalam keadaan kita belum bersedia lagi, takut kita sebenarnya, tuan-tuan. Takut sebenarnya. Kadang-kadang sengaja Allah Ta'ala jadikan
Begitu kematian tu kita dengar, kita duduknya rumah teres kan straight. Straight on. Macam tu. Begitu minggu pertama sini. Minggu kedua mana? Sini. Pertama, kedua. Ni, bila ni? Ni. Tengah-tengah ni. Dia main lompat je ni. Ni. Minggu ketiga, sini. Tempat ke sini. Baru kita rasa berjalan. Kadang-kadang berat. Kematian tu berlaku sebelah rumah kita. Berlaku atas bawah. Macam rumah gini, rumah pangsa gini. Atas bawah berlaku kematian. Kadang-kadang tak sedar lagi. Tak sedar. Berlaku kematian. Karaoke lagi kat bawah. Berdanduk lagi kat bawah. Alamak. Macam mana? Ini kedudukan yang sedang berlaku dalam masyarakat kita. Allah Ta'ala dah uji kita tu. Dah uji dengan berita kematian itu. Moga-moga kita kembali semula pada Allah. Tiba-tiba buat dak gitu. Kadang-kadang kita macam mana? Bawa kereta atas jalan raya. Terserempak dengan satu aksiden yang meragut nyawa, bergelimpangan atas jalan raya. Setiap yang berlaku tu bukan kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kita. Semuanya di bawah perancangan siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa Allah Ta'ala jadikan kita terserempak dengan kematian tu? Tu yang mati mengejut tu. Sihat tak kawan tu dulu? 3 orang yang meninggal tu sihat sebelum ni. Tapi dengan sebab musabab yang berlaku depan kita, kereta kemungkinan dipandu laju ke dan seumpamanya, mati di hadapan kita. Pasal apa Allah Ta'ala tunjuk pada kita benda macam ni? Nak gambarkan kita ni boleh juga berlaku macam tu. Allah Ta'ala boleh buat kita macam tu, suruh kita insaf kembali kepada Allah Ta'ala. Tapi kadang-kadang dia tu leka tu, kita kata awan tu mabuk tu, yang tu yang jadi tu, kita sandaran nak melepaskan diri kita sebenarnya. Walhal secara hakikatnya Allah Ta'ala nak mendidik kita sebenarnya. Macam jerbu hari ni, jerbu berlaku di negara kita. Kita kata ni kebakaran berlaku di mana ni? Di Sumatera contohnya, di Indo berlaku. Yang bakar tu siapa? Manusia. Yang setting kedudukan berlaku seluruh gerak kerja di seluruh dunia siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang menjadikan hari ni angin tolak jerbu tu sampai pada kita siapa tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga kita hari ni merasai kedudukan tersebut. Nak gambarkan kita, walaupun tindakan zahirnya manusia, hakikat tu siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak mengembalikan kita sedar, kembali semulalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak suruh kita taubat sebenarnya. Ada hak buat salah laku, baliklah pangkal jalan. Kena macam tu. Jangan tengok-tengok, alah di sana dia bakar hutan, nanti kena denda lah kawan tu, selesailah hutan tu. Selesailah jerbu ni. Hilang jerbu, Allah Ta'ala boleh hantar hak lain tak? Boleh hantar yang lain kalau umat manusia masih lagi kekal dengan maksiat. Kekal dengan maksiat. Waktu berlaku zaman Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh siang malam kerja dakwah. Pagi buat kerja, petang buat kerja, malam buat kerja, siang malam. Berapa lama? 950 tahun. Allahu Akbar. Lama tu. Tapi Allah Ta'ala uji iman Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun dakwahnya hebat, tapi yang ikutnya berapa orang? Satu bahtera je. Dalam lebih kurang 80 orang lebih je. Tak ramai. Anak dan isterinya mati dalam keadaan kufur juga. Itu kedudukan. Setelah Nabi Nuh dah bagi bertubi-tubi, macam itu, macam ini, ujian macam-macam Allah Ta'ala bagi, tapi masih lagi tolak dakwah Nabi Nuh. Lalas sekali nak berlepas diri macam mana? Siap ejik Nabi Nuh. Nabi Nuh buat apa benda? Buat bahtera atas bukit. Orang pergi ejik. Apa benda lah, Nuh ni memang betul-betul gila lah kalau macam ni. Betul tak? Kalau tengok pada Zaid, gila lah. Pasal buat bahtera atas bukit. Atas bukit. Sepatut buat bahtera kat mana? Tepi sungai lah, tepi laut lah sepatutnya. Tapi dia pergi buat atas bukit. Lalu orang pergi ejik apa benda lah, dengan kata-katanya, dengan tomohannya. Lalas sekali bila mana bahtera tu dah hampir siap dah, dah siap dah. Lalas sekali dia orang berpakat, berpakat yang durhaka, yang kufur kepada Allah ini, yang tolak dakwah Nabi Nuh ni, berpakat pergi mana? Pergi buat apa?
nak anaknya Nabi Nuh supaya Nabi Nuh ni patah semangat. Dah buat dah, siap dah patera ni, dia pergi buat apa dalam tu? Dia pergi kencing berak dalam tu, dia pergi buang dalam tu. Marah tak? Satu sekali nak marah lah, sehingga yang buta pun dia bawa pergi juga. Masa dia pergi nak buat anaknya Nabi Nuh tu, yang buta dia tarik sekali dalam tu, dia pergi kencing berak dalam tu. Yang buta maklum sajalah, dalam bahtera ni kata tak kata kan, pijak sana pijak sini, terjatuhlah yang buta dalam najis. Tiba-tiba tengok yang buta tadi celik mata. Oh, dia kata bahtera yang Nuh buat ni rupanya jadi ubat. Kita kencing berak dalam ni rupanya jadi ubat, jadi penawar rupanya. Lalas sekali sebelum ni dia datang kencing berak dalam tu, lalas sekali dia ambil semua sekali, siap basuh, suci bersih, dia buat makjun balik. Dia bersihkan semua sekali rupanya jadi ubat rupanya. Itu kedudukan. Sebab tu kita hari ni jangan sangka perkara ni lepas yang ni Allah Ta'ala tak boleh bawa datang yang ni. Lalas sekali selepas daripada tu datanglah banjir besar. Datang banjir besar macam mana? Banjir zaman kita hari ni tempat bawah je kena kan, tempat-tempat rendah tenggelam, tempat tinggi selamat. Banjir zaman Nabi Nuh dalam bentuk bala bencana dia panggil. Sehingga macam mana? Di tempat bawah ada air tinggi sama dengan tempat tinggi sama dengan tempat tempat rendah. Air itu sama, dalamnya sama tempat rendah dengan tempat tinggi, sehingga semua tempat tenggelam kecuali yang selamat, yang hanya duduk dalam bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Sampai tahap tu Allah Ta'ala boleh menguji. Sebab tu kita hari ni datang jerbu, datang banjir besar, datang kemarau panjang, tsunami, semua tu isyarat-isyarat nak mengembalikan semula kita pada Allah. Kalau kita dah kenal pasti kita ada salah laku, tak kira lah yang duduk di tempat tinggi ke, yang duduk di tempat rendah ke, yang berjawatan ke, ataupun orang awam ke, semua kena muhasabah. Kembalilah pada Allah, taubatlah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah tuding jari sana sini, ni kau punya pasal, ini kau punya pasal. Kena tuding jari pada siapa? Diri sendiri kena ambil tuding jari. Taubat semua peringkat, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberkati kita bersama, insya-Allah. Terus, dan boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Ni paling takut sekali sebenarnya. Sibuk, keluar pagi, balik petang kan, biasa kan. Ada setengah orang keluar pagi, balik malam. Ada orang keluar pagi, tak balik-balik. Ada tak balik-balik. Bila balik? Seminggu kadang-kadang sekali balik, sebulan kadang-kadang sekali balik. Ada sahabat saya 2 kali setahun je balik, 2 kali setahun balik. Dia duduk mana? Duduk di Dubai, bekas nazir masjid Taman Qasas, sekarang duduk di Dubai. Lama-lama nampak muka sekali. Dia kata, Ustaz, Allah rindulah kampung halaman kita. Walaupun pendapatan besar, dia duduk tempat orang, tapi tak selesa, Ustaz. Kepala tu dia teringat yang mak ayah di kampung, dia kata. Lama-lama sekali balik. Kerja banyak dapat duit, banyak. 70,000, 80,000 sebulan. Seronok tak? Seronok lah. Tapi seronok macam mana pun sekadar seronok di dunia semata-mata. Kita nak dua-dua seronok. Kita nak akhirat juga. Tapi dia ni hebat lah. Di samping pendapatan besar, tapi hebat dari segi sudut zahirnya kita tengok hebat, hubungan dengan masjid surau, ibadah dia kita tengok hebat. Moga-moga dua-duanya hebat dunia dan akhiratnya, insya-Allah. Boleh jadi mati ia dengan terkejut sebelum taubat. Ni paling takut. Ramai ada mengejut ni. Biasa mati kerana apa? Biasa serangan jantung ni banyak sangat sekarang ni. Sebab tak ada setengah orang saya jumpa 2-3 orang sahabat-sahabat, dia kata, Ustaz, saya ni makan je tak kira, balon je Ustaz, jangan pergi cek. Betul. Kata pasal perjakaan macam tu, kalau pergi cek nanti tak boleh makan. Dia macam tu pula. Betul ke saya macam tu? Tak betul. Doktor dia tahu benda ni. Ada sahabat-sahabat saya, dia balon je tarik pukul 12 malam, tarik lagi. Kata ni teruk, kata Haji kalau macam ni Ji. Kata Ustaz, kalau Ustaz nak ikut saya, tak boleh bercakap macam ni, dia kata. Minum je. Kalau minum, jangan cakap apa-apa, dia kata.
Minum je. Hak sakit je lah, tak minum pun sakit. Kata kalau ada 10 orang macam ni, tutup hospital ni kata ni. Kalau ada 10 orang je ni macam ni, hak jenis bercakap je tak makan sama macam ni, tak ada dah klinik tu. Tutup semua hospital. Pasal dia main langgar je macam ni. Tahu-tahu mati dia ni. Kan? Tahu-tahu mati je. Pasal apa? Dia kata kalau nak minum, nak makan je, minum je, dia kata ustaz. Pasal apa kalau kita nak pergi cek doktor kata ni kencing manis, ini darah tinggi, ini kolesterol. Doktor kata ni kena kurangkan minum manis, ini kena kurangkan lemak. Macam-macam tak boleh. Tu kalau pergi jumpa doktor. Kalau tak pergi jumpa, selamat kan? Selamat. Kan? Lalas sekali kita khawatir dengan sebab kita main ego tak bertempat macam tu, mati datang mengejut. Ni paling takut. Mati datang mengejut ni risiko macam mana? Takut-takut masa mati datang tu ada saki-baki dosa yang belum diampun oleh Allah Ta'ala. Kita diusung ke perkuburan dalam keadaan ada saki-baki dosa yang tidak diampun oleh Allah Ta'ala. Ni takut macam tu. Takut sampai-sampai di tanah perkuburan, hasil daripada belenggu maksiat dosa kita macam-macam ada, sampai-sampai di tanah kubur kita, tukang jaga kubur kata macam mana? Malaikat tukang jaga kubur kata, tidak ada selamat datang bagi kamu kerana kamu orang yang paling aku benci semasa kamu berjalan di atas muka bumi dulu. Macam mana agak-agak kita? Agak nak balik semula? Agak-agak orang usung kita balik semula? Tak, minta maaf, masuk juga dalam tu. Tu paling kita takut. Sehingga Nabi pernah bagi tahu, bila mana diusung orang macam tadi yang saya sebutkan tadi, masuk saja dalam liang lahat dengan sebab maksiat, dengan sebab kekufuran, dengan sebab kefasikannya, Nabi bagi tahu selepas ditutup liang lahatnya, maka selepas orang dah beransur balik semua sekali, maka urusan pertama perkuburan tersebut iaitu dihimpitkan jenazah tersebut, sehingga Nabi tunjuk dengan isyarat tangan Nabi macam ni. Nabi tunjuk berselisih tulang rusuknya, sehingga selisih tulang rusuknya dihimpit oleh perkuburan. Macam tu kedua. Tu proses pertama, awal mula. Ni kita takut benda macam hak mengejut tu. Sebab tu jangan sampai benda tu datang mengejut pada kita. Cukuplah sahabat-sahabat kita di luar sana Allah Ta'ala jadikan pengajaran pada kita, iktibar dan ibrah kepada kita. Berlakunya berita-berita kematian yang kita dengar macam-macam tu, cukuplah perkara tersebut untuk mendidik kita semua. Cukuplah. Tambahan lagi, jika sukar atasnya meninggalkan keinginan pada masa sekarang. Tambah-tambah kita sukar nak tukar keinginan. Nak tinggal keinginan ni senar tak? Susah. Nak tinggal keinginan hawa nafsu ni susah. Benda yang sukar sebenarnya. Sebab tu saya antara tujuan utama setiap tahun ke bumi Kemboja sebenarnya benda ni. Ni antara tujuan sebenar. Dulu saya nak pergi tengok-tengok je, nak tengok macam mana, dengan sebab ada sahabat yang satu pengajian dengan saya di sana. Dia kata, ustaz jomlah pergi kampung saya tengok sekali macam mana. Sekali kita pergi, ya Allah, kalau musim hujan banyak tempat yang banyak tempat keadaan daripada tempat yang teduh sebenarnya. Tengok Allah, berlubang sana, berlubang sini. Pengajiannya bawah rumah macam tu, sekali dengan ayam bawah rumah, dia orang duduk bawah rumah mengaji juga. Lalas sekali, Allahu Akbar, dosa kalau macam ni. Pasal apa fikir kita hari ni selesa, makan minum cukup, tempat tinggal selesa, kenderaan selesa, pendapatan cukup, semua cukup. Sahabat-sahabat di sana, Allahu Akbar, macam-macam. Kalau kita tengok dengan mata kepala, teruk sangat sebenarnya. Lalas sekali saya ambil pendekatan nak buang penyakit-penyakit kebesaran dalam diri kita, tak dapat tidak. Paling-paling tak ada, sekali setahun kena pergi tempat-tempat macam ni. Sekali kita pergi ni, teringat dalam hati kita, balik tengok rupa anak kita banding dengan anak-anak mereka di sana, duk telanjang lagi anak-anak mereka. Duk telanjang lagi, pakaian tak cukup, makan minum tak cukup, tempat pengajian pun sebuah kekurangan. Bagi duit RM2 menangis bersyukur pada Allah Ta'ala. RM2 bagi RM2 ni kaum ibu menangis, tuan-tuan. RM2 kita sama dengan apa dia? RM2 kita sama dengan 2,000 mereka menangis. Kata pasal apa makcik ni menangis?
Saya tanya sahabat saya, dia kata, "Ustaz, tak tahu tak pasal dia orang ni? Pasal dia tak pernah dapat RM2 ni dalam tempoh sehari dia mereka tak pernah dapat. RM2,000 ni mereka tak pernah dapat." Ada kita jumpa yang sakit, fakir miskin yang sakit, kita bagi ni RM10,000. Terkejut. Bunyi besar sama dengan berapa ringgit? RM10 kita bagi RM10,000 pada dia, menangis. Masa kita nak balik, dia kata, "Ustaz, jangan lupa tahun depan kalau saya masih hidup, Ustaz datanglah rumah saya." Coba dia tarbiyah kita. Tu yang menjadikan saya tanam dalam jiwa, nak bina sekolah, nak bina madrasah. Kita buatlah apa yang kita termampu. Kerana apa? Kerana paling kurang kita nak buat jawapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tanya nanti, mana sumbangan, mana gerak kerja? Ya Allah, ni sekolah, ini gerak kerja, ini kumpulan kita, ini yang bersama dengan kita. Ada penyaksian yang boleh kita tampilkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu hari nanti. Tu matlamat saya sebenarnya. Di samping benda ni, hak kita bincang malam ini berkaitan dengan hari ni paling sukar pada kita nak tinggalkan kemewahan, nak tinggal keinginan hawa nafsu, sukar sangat pada kita hari ni. Sukar. Bukan kata orang lain tuan-tuan, anak-anak saya sendiri sekali balik kampung, rumah mak ayah kita di kampung, kadang-kadang rumah orang kampung biasalah kan, rumah kita selesa tuan-tuan. Kadang-kadang balik kampung tuan-tuan, nak pergi bilik air tuan-tuan, dia macam mana? Sini bahasa macam mana? Jengkit kaki macam tu. Allah kata, malu lah kita. Malu kita nak jawab benda orang tua kita tuan-tuan. Sedangkan kita membesar macam itulah dulu, lantai itulah dulu. Tiba-tiba kita buat balik anak, anak kita berjinjing macam tu depan mak kita yang pernah membesarkan kita. Dia tunjuk penampilan tersebut. Kadang-kadang kita, Allahu Akbar, malu, berdosa kita. Kenapa? Dengan penampilan tersebut menjadi penyebab luka hati mak kita. Malu kita sebenarnya. Saya terfikir balik dosa kita. Tu tak balik, nak balik, memang kena balik. Tapi penampilan anak-anak kita yang kita dedah dengan kemewahan pada hari ini semata-mata menjadikan kita terpaksa melukakan hati ibu-ibu tu yang masih ada pada hari ini. Tu kedudukan. Tu yang saya rasa ni di lubuk hati kecil kita rasa macam tu. Tapi itulah senario yang sedang dihadapi dalam masyarakat kita hari ini. Betapa sukarnya nak tinggal kelazatan dunia, betapa sukarnya kita nak tinggal kemewahan. Sukar. Sebab tu sekali-sekala kita kena programkan diri kita, mewakili surau ke masjid ke, kita pergi tempat-tempat mana, tempat orang asli ke, kita berprogram dengan mereka. Lepas tu habis program, kita buat bedah siasat balik, muhasabah macam mana, apa benda yang kita dapat. Itu kedudukan. Pasal apa? Ni jawapannya dah ada macam ni, dah jadi senario semasa. Sukar kita nak tinggal keinginan pada masa sekarang, nescaya pada masa yang akan datang lebih sukar. Kalau hari ni kita suka nak tinggal kemewahan, nak tinggal kelazatan sukar, akan datang lagi sukar kita nak tinggal sebenarnya. Kalau hari ni kita tangguh taubat, lalu kita teruskan dengan perbuatan dosa, kita beranggapan hari ini kita buat dosa, besok kita nak taubat. Adakah kita yakin besok kita taubat? Tidak. Pasti besok kita akan tangguhkan lagi. Dia jadi macam tu. Bertambah sukar kita dalam urusan taubat tersebut, dengan sebab kita dah mula tangguh. Dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, kita tunggu hari-hari yang ada lapang, yang memberi ruang keselesaan pada kita. Pada hari itu, dan jika adalah ia menanti akan hari yang mudah atasnya, pada hari itu melawan nafsunya. Dia nak cari ruang-ruang tersebut, dia nak lawan nafsu hari itu, nak cari hari khusus, nak lawan nafsu, nak taubat pada hari itu. Maka iaitu hari yang belum dijadikan akan dia, sedangkan hari itu belum muncul lagi tu. Hari itu belum kita lalu lagi. Sekarang hari yang kita lalu, peluang yang Allah Ta'ala bagi. Kalau kita kata besoklah kita nak taubat, besok belum muncul lagi. Takut-takut malam ni malam terakhir bagi kita. Besok kita di mana? Besok malam pertama kita di alam kubur.
takut-takut jadi macam tu? Pernah kita rasa macam tu? Kalau seronok memang tak rasa macam tu. Tapi kalau dalam majlis macam ni, kita akan fikir, betul juga ya ustaz tu bagi tahu tu. Kalau malam esok, malam pertama kita alam kubur, macam mana agak-agak? Anak kita macam mana? Harta benda kita macam mana? Kalau lepas kita macam, tak ada masalah. Tapi di sana tempat di soal selidik, harta benda kita, anak-anak kita, rumah tangga kita, amanah yang Allah Ta'ala bagi pada kita, semua di soal selidik dalam. Penat kita nak jawab balik tuan-tuan. Nak jawab macam mana tu? Ni bentuk muhasabah yang ditampilkan oleh Imam Ghazali dalam nak pastikan kita ni sentuh jiwa kita supaya bersegera bertaubat. Sebenarnya adalah bandingannya seperti seorang yang menghendaki ia mencabut pohon kayu. Seseorang yang nak cabut sepokok kayu, sepohon kayu, dan lemah ia padanya kerana kuat akarnya. Hari ni dia nak cabut pohon kayu ni, dia pergi cabut, tak kuat lah, tak kuat hari ni, dengan sebab pokok ni akar dia kuat sangat, maka menangguhkan ia kepada tahun yang akan datang. Dia tangguh pokok ni tahun ni, tengok-tengok pada zahirnya dia boleh cabut ni, tapi dengan sebab dia cuba tak tahan dia, tak apa, kita tangguh cabut tahun depan. Dia ingat pokok ni mati kau, dia ingat pokok ni duduk diam kau. Kita makin hari makin tua, badan makin lemah. Pokok ni makin kuat, makin membesar, akar tunjang dia makin dalam, yang akar serabut dia makin kuat, mencengkam. Macam mana nak cabut tahun depan? Agak-agak mampu tak? Tengok jawapan dia. Maka menangguhkan ia kepada tahun akan datang, dan mengetahui ia akan bahawasanya pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, dan yang demikian itu sehabis jahil. Tangguh cabut pokok tadi, dalam keadaan kita tahu pokok tu makin kuat, badan kita makin lemah, tu dia panggil sehabis-habis jahil, tu dia panggil sehabis-habis bodoh, bahasa kasar, tarik balik. Tu kedudukan dia. Sama juga dengan kita hari ni. Tak apa, kita enjoy dululah ustaz. Tak apa, bukan selalu pun. Aduh, saya pernah tegur seorang hamba Allah. Dia buat karaoke di pekarangan masjid. Dekat, nak kata pekarangan masjid tidak juga, bukan dalam padan masjid. Dengan sebab, tengok masjid saya, dia duduk dalam taman, dekat sangat dengan rumah orang. Kita ni, kalau Allah Ta'ala dah pilih kita duduk dekat masjid tu, satu kelebihan, betul tak? Satu kelebihan, pasal sekali laungan azan kita dengar, so satu pendidikan, satu tarbiyah pada kita sebenarnya, satu tarbiyah pada kita. Sekali si fulan tu, saya dah bagi dah bertalu-talu dalam ceramah, dalam kuliah saya bagi tahu kita ni ada kelebihan yang ada pada kita. Allah Ta'ala letak kita ni, rumah kita dekat dengan masjid, kelebihan, tak payah berjalan jauh. Syukurlah kita pada Allah Ta'ala. Dengan syukur tersebut kita jagalah hubungan kita dengan rumah Allah. Ulang-aliklah kita dengan penuh adab. Sekali dia kahwinkan anak dia dengan dedah aurat, dengan karaoke, dengan lagu-lagu yang tidak disenangi telinga kita mendengarnya. Tapi kalau dia guna lagu nasyid, lagu-lagu mendidik jiwa, kita tak nak sanggah sangat, tak nak kita pun. Pasal apa? Takut-takut jadi pergaduhan dalam masyarakat. Tapi kalau dah keterlaluan, macam mana kak? Sampai masa solat pun duk karaoke juga, adakah kita sebagai imam kena diam lah? Kena diam lah. Nabi kata tidak akan masuk syurga orang yang dayus. Siapa orang dayus? Orang yang ada kuasa, tiba-tiba dia tak guna kuasa untuk mencegah apa yang sedang berlaku. Imam masjid, tapi Nabi sebut dalam bab dayus ni seorang ketua keluarga. Nabi kata ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus tidak akan masuk syurga. Dia biarkan isteri dia bedah aurat, terlibat dengan segala maksiat, anak-anaknya terlibat dengan maksiat, dia biarkan, maka tak masuk syurga orang macam ni. Lala sekali saya pun dah berlaku teruk sangat. Nak pergi depan-depan masa program tu, nampak teruk sangat, takut-takut mengganggu program orang. Dengan sebab kita dah warning sebelum ini, jaga adab dengan rumah Allah.
jaga adab dengan rumah Allah. Masa laungan azan berhentilah program kita. Hormat rumah Allah, hormat laungan azan. Ini seruan Allah. Yang kita duduk memekik tutu siapa penaja dia? Syaitan iblis yang menjadi penajanya. Dah sebut dah sebelum ini. Sekali dia teruskan masa laungan azan, tak berhenti. Tak berhenti. Masa kita solat lagi kuat. Saya naik angin. Rupanya bukan saya je naik angin. Ada seorang pemuda dia kata ni tak boleh jadi. Dia sisih lengan terus pergi. Hampir bergaduh hari itu. Hampir bergaduh. Saya pun masa kita bagi kuliah saya balon lah. Balon tanpa menyebut alamat rumah. Kita bagi sebagai bentuk nasihat. Tak sebut nama seseorang, nama rumah, nombor kereta. Tak sebut apa-apa. Dalam bentuk nak mendidik masyarakat. Lalu dia ni rasa tercabar. Dia kata ustaz ni seolah-olah memang nak cari salah saya je. Betul ke macam tu? Tidak, kita bukan nak cari salah orang. Pasal memang salah tu dah dizahirkan. Salah tu dah dizahirkan dalam masyarakat umum. Kita tak cerita pun semua orang dah tahu. Nampak? Kedudukan macam tu. Lalas sekali kita pun tegur lah. Tegur dalam kuliah kita secara umum tanpa ditentukan pada mana-mana pihak. Tetapi si fulan bin si fulan ini terasa hati, lalu dia pun ambil pendekatan untuk cabar kita lah. Cabar kita macam-macam. Kita ni pantang dicabar juga sebenarnya. Bukan main jiwa muda ni tuan-tuan. Lalu dia nak berdepan dengan kita, nak lawan hujah. Dia kata tak boleh lawan hujah ni, pasal dia hafal Quran, dia hafal hadis. Kita ni hafal benda, lagu hafal lah dia. Lalas sekali tak boleh lawan hujah. Lalas sekali dia upah budak-budak pergi calar kereta kita. Dia upah budak-budak pergi pancik tayar kereta kita. Dia upah budak-budak pergi lontar batu depan rumah kita. Dia lontar tulang belulang dalam atas kereta saya. Macam tu jadi macam tu. Tu masyarakat kita hari ni saya nak cerita. Dia jadi macam tu. Sepatutnya kita hari ni kalau ada orang dah nasihat kita, kembalilah pangkal jalan, muhasabah. Pasal apa? Kita takut mati tu mengejut. Dia kata macam mana? Dia kata bukan selalu pun buat macam ni. Hari ni je ustaz raja sehari. Biar saya berdosa hari ni, besok saya taubat lah. Tengok ni jawapan-jawapan yang tak patut keluar daripada lidah kita yang selaku muslim mukmin. Yang kita bercakap hari ni kita lawan Allah, hari ni kita langgar hukum Allah, bedah aurat, apa saja kita buat, tiba-tiba besok kita nak taubat. Boleh kita bercakap macam tu? Adakah kita yakin kita boleh hidup sampai hari besok? Sekalipun kita boleh hidup sampai hari besok, kita khawatir hati kita dikeraskan oleh Allah Ta'ala lebih keras daripada batu. Ni kedudukan ni. Menjadikan bertangguh, bila mana bertangguh dia lebih sukar untuk kita buat seperti hari ni dengan hari besok lebih sukar sebenarnya. Dia jadi macam tu. Tu muhasabah untuk kita malam ni. Kena berhenti lah pasal mula awal tadi. Betul tak? Pasal tuan-tuan nampak lain lah ni. Cukup je sejam lain terus nampak. Memang kita ni dalam kepala tu sejam lah. Kau macam mana? Tak boleh 2 jam? Tak boleh. Memang kena berhenti. Saya pun tak boleh tak sebenarnya tuan-tuan. Pasal apa? Pasal ada program. Ada program malam ni. Jadi kita sempat bincang satu je malam ni. Yang ketiga, sebab apa yang menjadi tertangguh-tangguhnya taubat. Saya rasa banyak perkara dah kita dah dapat malam ni tu, boleh sentuh jiwa kita. Tuan-tuan balik rumah, jangan letak tangan atas dahi. Muhasabah diri. Balik rumah sebelum tidur malam ni, betul ke ustaz tu cerita macam tu? Kalau tak betul, tuan-tuan buat balik kitab malam ni. Tengok balik apa hasil cerita tu sama tak dengan kitab tu. Tengok balik kedudukan sebut ni warning daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita belajar ni telah disetting ketetapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan secara kebetulan. Ni semua insan-insan pilihan Allah. Untuk dalam majlis ilmu, dengar perbahasan kita pada malam ini berkaitan dengan pasal apa taubat itu tertangguh antara puncanya. Itulah dia yang telah kita ceritakan pada malam ini. Jadi sekadar itulah untuk malam ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang, kelemahan dan kejahilan saya sendiri,
Mohon maaf, mohon ampun di atas segala kekurangan dan ketelanjuran. Sebelum saya tutup,